Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercerita tentang penghayatan akhlak dalam kehidupan seorang Muslim sebagai khalifah Allah di muka bumi. Merangkumi tanggungjawab moral, sosial dan spiritual yang melibatkan pembinaan diri, hubungan dengan manusia lain serta penjagaan alam sekitar. Sebagai khalifah, setiap Muslim diberikan amanah oleh Allah SWT untuk memakmurkan bumi dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesederhanaan, kasih sayang dan integriti. Akhlak yang mulia adalah cerminan daripada iman yang mendalam dan pengamalan sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan. Yang pertama sekali, saya nak bercerita tentang akhlak terhadap diri sendiri. Sebagai khalifah, akhlak terhadap diri sendiri adalah yang paling utama. Pertama, kita mestilah jujur dan ikhlas dengan diri kita sendiri. Kejujuran dan keikhlasan adalah asas utama dalam akhlak seorang Muslim. Dalam perkataan dan perbuatan, mencerminkan kesucian hati, manakala memastikan bahawa setiap tindakan dilakukan kerana Allah SWT tanpa mengharapkan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kita mestilah bersifat zuhud atau bersederhana. Kita tidak boleh berlebih-lebih dalam aspek agama, duniawi dan sebagainya, kerana ini akan membuat kita leka dengan sesuatu ataupun nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga ialah kesabaran dan kawalan diri. Sebagai seorang khalifah dan umat Islam, kita mestilah mempunyai sifat sabar yang tinggi, supaya kita dapat menjaga maruah diri kita daripada dihina atau dipandang rendah oleh masyarakat lain. Seterusnya, kita lihat akhlak terhadap keluarga. Sebagai seorang umat Islam, sebagai hamba Allah, makhluk Allah, sudah tentu kita ingin berkeluarga atau mempunyai keluarga. Okey, kerana keluarga adalah unit asas masyarakat, dan sebagai khalifah, seorang Muslim wajib menunjukkan akhlak yang baik terhadap keluarga mereka. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dengan kasih sayang, perhatian dan tanggungjawab. Pertama sekali, akhlak terhadap keluarga ialah kasih sayang dan hormat. Kita mestilah mempunyai sifat kasih sayang dan hormat terhadap sesama keluarga kita, supaya dapat menimbulkan rasa sayang mendalam antara keluarga. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapanya. Yang kedua, keadilan dalam keluarga. Sebagai khalifah, seorang Muslim harus berlaku adil dalam keluarga, tidak bersikap pilih kasih dan menguruskan keperluan ahli keluarga dengan seimbang. Ini termasuk berlaku adil dalam pemberian kasih sayang dan material, serta mengambil kira keperluan emosi setiap ahli keluarga. Yang seterusnya, kita lihat akhlak terhadap masyarakat. Sebagai seorang manusia, sudah tentu kita perlu bersosial dengan masyarakat di sekeliling kita. Okay, sebagai khalifah, seorang Muslim wajib berlaku adil dalam segala. Sebagai seorang khalifah, akhlak yang baik adalah penting untuk memastikan keharmonian sosial dan keadilan. Rasulullah SAW merupakan contoh atau idola yang harus dicontohi oleh semua umat Islam. Yang pertama sekali dalam akhlak terhadap masyarakat ini ialah keadilan dan kesaksamaan. Yang kedua ialah tanggungjawab sosial. Dan yang ketiga ialah sikap hormat dan toleransi antara satu sama lain. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenali. Yang keempat ialah akhlak terhadap alam sekitar. Sebagai khalifah, kita
haruslah bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Hal ini kerana alam sekitar juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijaga dengan penuh tanggungjawab dan hormat. Dalam Islam, kita sangat ditekankan untuk menjaga keseimbangan dan pemeliharaan alam sekitar sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sebagai seorang khalifah. Yang pertama ialah menjaga alam sekitar dan tidak merosakkannya. Contohnya, kita tidak boleh sesuka hati memetik bunga, membakar hutan dan sebagainya. Yang kedua ialah pemeliharaan dan kelestarian. Kita digalakkan untuk menanam pokok dan membuat apa sahaja yang mampu melestarikan alam sekitar kita, supaya ia bukan sahaja dapat dinikmati oleh generasi sekarang, dan ia juga dapat dinikmati oleh umat Islam pada masa akan datang. Dan yang terakhir sekali ialah akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, penghayatan akhlak juga melibatkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah, zikir dan pengamalan perintah-perintahnya. Yang pertama, kita mestilah bertakwa dan taat terhadap segala perintahnya. Yang kedua, kita mesti bersyukur dan bersabar. Sebagai khalifah, kita mesti bersyukur dan menerima segala nikmat atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Sekaligus kita haruslah bersabar atas segala ujian yang diberikan olehnya, supaya dapat melahirkan umat Islam yang kuat. Kesimpulannya, penghayatan akhlak dalam kehidupan seorang Muslim sebagai khalifah adalah asas kepada kejayaan manusia dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin di muka bumi. Akhlak yang baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seorang Muslim individu yang seimbang dan bertanggungjawab. Dengan mengikuti akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Muslim dapat melaksanakan peranan sebagai khalifah dengan cemerlang, membawa kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Okey, baiklah. Yang seterusnya berkaitan dengan penghayatan sunnah dalam kehidupan seorang Muslim sebagai khalifah. Ini bermaksud mengikuti atau mencontohi amalan, tingkah laku serta ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan. Sunnah juga merangkumi segala perbuatan, percakapan dan persetujuan Rasulullah SAW yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan harian. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, penghayatan sunnah sangat penting untuk membentuk akhlak, amalan ibadah dan interaksi sosial yang selari dengan syariat Islam. Penghayatan sunnah dalam kehidupan seseorang Muslim sebagai khalifah, yang pertama ialah sunnah dalam hubungan dengan Allah, iaitu sebagai khalifah, penghayatan sunnah dalam aspek ibadah membantu seseorang Muslim mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga hubungan spiritual yang kuat dengannya. Ibadah yang dilakukan mengikut sunnah Rasulullah SAW menjadi ibadah lebih sempurna dan bermakna. Dia terbagi kepada beberapa bahagian, iaitu sunnah dalam solat. Solat adalah tiang agama dan sunnah Rasulullah mengajar kita untuk menjaga kehusyukan, ketenangan dan tumpuan dalam solat. Rasulullah juga mengerjakan solat dengan penuh penghayatan, ketundukan kepada Allah. Sunnah dalam solat termasuk membaca doa tertentu selepas takbiratul ihram, memanjangkan sujud dan menjaga solat berjemaah. Aspek yang kedua, sunnah dalam puasa. Rasulullah SAW bukan sahaja mengajar puasa wajib di bulan Ramadan, tetapi juga menggalakkan puasa sunnah seperti puasa Isnin dan Khamis, puasa 3 hari setiap bulan, serta puasa pada hari tertentu seperti hari Ashura dan hari Arafah.
Dengan berpuasa menurut sunnah, seorang Muslim dapat membentuk disiplin diri dan meningkatkan ketakwaan. Selain itu, sunnah dalam zikir dan doa. Penghayatan sunnah dalam zikir dan berdoa membawa keberkatan dalam hidup seorang Muslim. Rasulullah mengajarkan banyak zikir harian seperti selepas solat, sebelum tidur dan ketika bangun. Zikir yang diamalkan dengan istiqamah membantu meningkatkan keimanan dan kesedaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, sunnah dalam kehidupan peribadi. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menjalani kehidupan peribadi yang penuh dengan hikmah dan kebaikan. Mengikuti sunnah baginda dalam aspek kehidupan seharian bukan sahaja memberikan pahala, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Antara sunnah dalam kehidupan peribadi ialah adab makan dan minum. Rasulullah SAW mengajarkan adab makan dan minum yang sangat penting dalam kehidupan seharian, termasuk makan dengan tangan kanan, membaca bismillah sebelum makan, makan dengan tenang dan tidak berlebihan. Baginda juga menasihatkan agar berkongsi makanan dengan orang lain serta makan makanan yang halal dan baik. Kebersihan dan kesihatan juga menjadi sunnah dalam kehidupan peribadi seseorang. Rasulullah SAW sangat mementingkan kebersihan diri yang merupakan sebahagian daripada iman. Sunnah menggalakkan kebersihan fizikal seperti berwuduk sebelum solat, menjaga kebersihan pakaian, rambut dan badan, serta memotong kuku dan bersugi, iaitu membersihkan gigi. Amalan menjaga kebersihan ini bukan sahaja memberi manfaat kesihatan, tetapi juga mencerminkan akhlak yang baik. Pengurusan masa juga menjadi aspek dalam sunnah penghayatan dalam kehidupan peribadi. Rasulullah menganjurkan perkahwinan yang mudah dan berkat. Sunnah dalam perkahwinan termasuk adab-adab sebelum berkahwin, cara memilih pasangan dan bergaul dengan pasangan dengan baik. Baginda mengajarkan agar suami isteri saling menghormati, menyayangi dan bekerjasama dalam menjaga rumah tangga. Selain itu, pendidikan anak-anak. Sunnah Rasulullah SAW menekankan kepentingan mendidik anak-anak dengan baik. Baginda mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, memberikan contoh yang baik serta mengajar akhlak mulia. Sunnah ini sangat penting dalam membentuk generasi yang bertanggungjawab sebagai khalifah pada masa depan. Yang keempat, sunnah dalam hubungan sosial. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, seorang Muslim harus menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Sunnah Rasulullah SAW dalam hubungan sosial memberikan panduan untuk menjaga keharmonian, kasih sayang, keadilan dalam interaksi sesama manusia. Aspek dalam sunnah dalam hubungan sosial yang pertama ialah berbuat baik kepada jiran dan orang lain. Rasulullah sangat mementingkan hubungan baik dengan jiran, tetangga dan sesama manusia. Baginda sering menasihatkan agar berbuat baik kepada jiran, saling membantu dan menjaga keharmonian dalam masyarakat. Baginda bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aspek yang kedua ialah toleransi dan pemaaf. Sunnah Rasulullah mengajar umatnya agar bersikap toleransi terhadap perbezaan pandangan dan memaafkan kesalahan orang lain. Sikap ini penting dalam menjaga keharmonian sosial dan memastikan tidak ada permusuhan atau dendam yang berpanjangan. Sunnah pemaaf dan toleransi adalah salah satu akhlak mulia yang perlu diamalkan oleh setiap Muslim sebagai khalifah. Yang kelima, sunnah dalam kepimpinan dan amanah. Sebagai khalifah, seorang Muslim juga bertanggungjawab dalam menjaga amanah dan berlaku adil dalam kepimpinan. Tidak kira sama ada memimpin dalam keluarga, organisasi atau masyarakat.
Aspek pertama dalam sunnah dalam kepimpinan dan amanah ialah keadilan dalam kepimpinan. Rasulullah adalah contoh pemimpin yang bijak, adil dan bertanggungjawab. Baginda sentiasa membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, menjaga hak-hak orang lain dan memastikan tiada kezaliman berlaku. Sunnah keadilan dalam kepimpinan ini perlu diterapkan dalam setiap lapisan kepimpinan, tidak kira dalam keluarga, tempat kerja atau masyarakat. Aspek yang kedua, menjaga amanah. Sebagai khalifah, menjaga amanah adalah satu kewajipan. Rasulullah menekankan betapa pentingnya menjaga amanah yang diberikan, sama ada amanah harta benda, tanggungjawab kerja atau amanah menjaga rahsia orang lain. Sunnah ini mendidik umat Islam agar sentiasa jujur dan bertanggungjawab dalam setiap amalan amanah yang diberikan. Yang keenam, sunnah dalam menjaga alam sekitar. Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya menjaga alam sekitar sebagai sebahagian daripada tanggungjawab seorang khalifah di muka bumi. Baginda sentiasa menekankan pemeliharaan dan kelestarian alam. Aspek yang pertama, tidak membazir dan mengelakkan kerosakan. Rasulullah SAW mengajarkan agar tidak melakukan pembaziran sumber dan tidak merosakkan bumi. Sunnah ini sangat penting dalam menjaga kelestarian alam dan memastikan sumber alam digunakan dengan bijaksana. Firman Allah SWT, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Surah Al-A'raf ayat 56. Dalam aspek yang kedua, pemeliharaan sumber alam. Baginda menganjurkan agar menjaga kebersihan dan alam sekitar, memelihara pokok serta menguruskan air dan sumber semula jadi dengan baik. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahawa menjaga alam sekitar adalah sebahagian daripada tanggungjawab setiap Muslim sebagai khalifah. Sebagai kesimpulannya, penghayatan sunnah dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah adalah panduan yang komprehensif untuk menjalani kehidupan dengan penuh keberkatan, keadilan dan kebijaksanaan. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan, dari ibadah, kehidupan peribadi, keluarga, hubungan sosial, kepimpinan hingga penjagaan alam sekitar, maka seseorang Muslim dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan cemerlang, membawa manfaat kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan alam seluruhnya.